Selamat datang ke channel Jago Chong dan hari ini kita akan sambung untuk bab 4 metode tambahan tingkatan 4 di mana kita akan lihat bahagian kedua untuk 4.3 hukum logaritma. Dan dalam video ini kita akan tumpukan perhatian kepada pengiraan yang melibatkan hukum logaritma. Dan adik-adik semua juga boleh rujuk buku teks muka surat 114 sampai 120 untuk video ini. Contoh dalam video ini memang saya edit daripada buku teks dan anda boleh rujuk buku teks untuk contoh lebih. Dan kalau rasa Cikgu Chong punya video membantu, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe. Jadi mari kita lihat apakah isi kandungan utama untuk video ini. Jadi pertama sekali kita perlu lihat apa itu hukum logaritma. Dan dalam bahagian ini sebenarnya kita ada 3 hukum di mana kita melibatkan hukum hasil darab, hukum hasil bahagi dan hukum kuasa. Dan kita akan bincangkan satu persatu sebelum kita lihat contoh soalan. Jadi pertama sekali adalah hukum hasil darab. Dan di sini kita ada andaian di mana kita akan wakilkan X dan Y itu dalam bentuk indeks dahulu. Selepas tu pertama sekali kita perlu pandai untuk tuliskan semua ni dalam bentuk logaritma. Dan seperti biasa saya kena ingatkan anda sebenarnya di sini ada 3 unsur iaitu nilai, kita ada kuasa dan kita ada asas. Jadi di sini kalau kita nak tuliskan kepada bentuk logaritma, kita akan tuliskan log. Lepas tu tuliskan asasnya A. Lepas tu nilai X sama dengan kuasa P. Jadi pendek kata dalam video yang lepas tu saya ada bagi tahu logaritma ni boleh difahamkan untuk mencarikan kuasa untuk sesuatu nombor indeks. Jadi untuk Y pula sama juga. Kita akan log. Asasnya adalah A. Lepas tu Y sama dengan kuasa Q. Dan perhatikan di sini ya, kita perlu tahu kedua-dua di sini sebenarnya menggunakan asas yang sama iaitu log A. Jadi di sini kita akan lihat hukum hasil darab dahulu. Sebenarnya ini hanya untuk membuktikan hukumnya sahaja. Nanti kita akan gunakan terus hukum ini untuk buat pengiraan. Jadi XY itu maksudnya X darab Y. Dan pertama sekali kita akan tukarkan dulu XY ni kepada bentuk indeks dahulu di mana X kita adalah A kuasa P dan Y kita adalah A kuasa Q. Dan disebabkan ini darab dengan asas yang sama, maka kita akan tambahkan kuasa mereka iaitu A, P tambah Q. Lepas tu saya akan tulis semula XY itu. XY di sini bertindak sebagai nilai. Lepas tu kita ambil A itu adalah asas. Dan kita ambil P tambah Q itu adalah kita ambil kuasa. Jadi sekali lagi kita tuliskan dalam bentuk logaritma di mana kita akan tuliskan log A. Lepas tu kita akan tuliskan kita ambil XY sama dengan P tambah Q. Dan sekarang kita akan tukar P dan Q itu kepada bentuk logaritma iaitu apa yang kita buat sebelum ini. Jadi P itu sebenarnya datang daripada logaritma asas A X tambah dengan Q logaritma asas A nilai Y. Jadi di sini sebenarnya apa yang kita nak cari itu adalah kita nak buktikan kalau kita ada X darab Y sebenarnya dia hanya sama dengan log X tambah log Y. Jadi begitu sahaja. Jadi lain kali kita perlu ingat kalau ada darab ini dia akan menjadi tambah. Sama juga dia boleh pergi dua arahnya. Sama ada daripada bahagian ni XY pergi ke sebelah ini atau daripada ini balik ke sini. Jadi ini adalah satu kitaran. Jadi anda perlu pandai untuk lihat manakah yang anda perlu buat nanti. Jadi inilah hukum hasil darab. Jadi seterusnya kita lihat pula hukum hasil bahagi. Jadi sama juga kita akan gantikan dulu X dan Y itu dengan bentuk indeks dahulu. X itu adalah A kuasa P dan Y itu adalah A kuasa Q. Selepas tu disebabkan ini adalah bahagi untuk hukum indeks tu kita perlu tahu ini adalah tolak P tolak Q. Selepas tu kita akan tulis balik dia punya nilai X bagi Y. Jadi kita akan tulis balik kepada bentuk logaritma. Logaritma asas A X per Y sama dengan kuasanya P tolak Q. Jadi selepas tu kita hanya ganti balik P itu dengan log X dan Q itu dengan log Y. Dan perhatikan di sini ya, sebenarnya kalau kita nak bandingkan
Yang bahagi ini kita akan dapat tolak sahaja. Jadi kalau kita nampak bahagi, kita nak pecahkan kepada dua log, dia akan jadi tolak. Sama juga kalau kita nampak ada dua log yang tolak tu, kita boleh gabungkannya menjadi bahagi. Jadi ini adalah satu kitaran lah. Terpulang kepada keadaan sama ada diminta kita untuk tukarkan bahagi itu kepada dua log dengan tolak. Kalau kita nampak dua log dan antaranya adalah tolak, maka kita perlu tahu cara nak gabungkan mereka adalah dengan bahagi. Dan di sini ingat prasyaratnya adalah semua log ni mesti dengan asas yang sama. Jadi begitulah untuk hukum hasil bahagi. Jadi mari kita lihat hukum yang satu lagi, iaitu hukum kuasa. Kalau kita ada kuasa, kita hanya gantikan X tu dengan kita punya A kuasa P. Jadi A kuasa P kurungan kuasa N. Dan apabila kita ada kurungan tu, ingat balik kita punya hukum indeks. Kurungan tu maksudnya darab. Jadi kita akan dapat A, P, N. Jadi di sini sekali lagi kita perlu tuliskannya dalam bentuk logaritma. Log asas A, X kuasa N sama dengan Pn. Dan sekarang kita gantikan P itu dengan kita punya log X. Dan ingat kita punya N tu kita perlu tuliskan di depan. Jadi dia akan menjadi N log A X. Jadi yang ini sebenarnya agak mudah saja. Lain kali kita lihat ni, kita hanya perlu tahu kalau ada kuasa di sini, ini bergerak ke depan. Iaitu macam ni aja. Jadi untuk hukum kuasa ni sebenarnya adalah paling mudah lah. Kita hanya perlu tahu yang kuasa untuk nilai itu akan bergerak ke depan sebagai pekalinya. Jadi begitulah tiga hukumnya. Dan kita akan gunakan tiga hukum ini untuk membuat kiraan. Jadi mari kita lihat contoh pertama. Jadi contoh yang pertama ini dia akan bagi kita nilai. Jadi di sini diberi log asas 3 untuk nilai 7 ni sama dengan 1.7712 dan log asas 3 nilai 2 sama dengan 0.6309. Cari nilai bagi setiap yang berikut. Jadi di sini anda tak boleh gunakan kalkulator untuk membuat kiraan ni. Anda perlu carikan macam mana anda hubungkan nilai yang diberi ini. Contohnya 14 ni. Macam mana kita tukarkan 14 tu daripada nombor 7 dan 2. Dan dapati ini 14 tu datangnya daripada 2 darab 7. Jadi ini akan menggunakan hukum hasil darab. Di mana kalau kita nampak darab tu sebenarnya datang daripada tambah. Log 2 tambah dengan log 7. Jadi kita hanya gantikan log 2 dan log 7 tu dengan nilai yang diberi daripada soalan, iaitu 0.6309 tambah dengan 1.7712. Jadi kita hanya setakat tekan kalkulator carikan nilainya. Jadi 0.6309 tambah dengan 1.7712. Jadi sama dengan 2.4021. Jadi begitu untuk soalan A. Jadi soalan B itu kita teruskan. Soalan B itu sama juga. Kita akan lihat macam mana kita selesaikan. 42. Jadi kita perlu fikir macam mana kita jadikan nombor 42 tu daripada 7 dan 2. 42 tu sebenarnya ada banyak gabungan yang mungkin. Contohnya boleh 7 darab 6 dan dia juga boleh jadi 14 darab dengan 3. Jadi kalau kita ada ini log 3, jadi cubalah kita gunakan nilai daripada A tu iaitu 14 darab dengan 3. Jadi kita akan dapat log 14 tambah dengan log 3. Jadi log 14 tu kita gunakan nilai yang kita dapat daripada A 2.4021. Dan untuk yang log asas 3 untuk nilai 3 ini, kalau kita nampak nilai ini sama, kita perlu ingat kembali. Macam mana kita dapat 3 daripada asas 3, iaitu kuasa 1. Jadi di sini kita hanya cuma letakkan 1. Jadi di sini kita menilai itu 3.4021. Jadi begitu untuk soalan B. Dan kita lihat soalan C. Soalan C itu 18. Jadi 18 tu kita cuba fikir, memang kita tidak akan gunakan 7 sebab 7 tu tak boleh darab menjadi 18.
Jadi kita akan cuba gunakan 2. Jadi 18 bahagi 2 akan dapat 9. Jadi kita tahu ni log 3, 2 darab 9. Dan kalau darab tu memang kita tambah lah. Jadi log 3, 2. Log 2 tambah dengan log 9. Dan perhatikan di sini, kalau kita ada log 3, 2, log 2, kita ganti masuk nilainya 0.6309. Lepas tu yang 9 ini sebenarnya datangnya daripada kuasa 2. Dan apabila kita ada kuasa 2 tu, 2 ini akan bawa ke depan. Dan kita akan dapat 2 log 3 asas 3 adalah sama dengan 1. Jadi di sini kita akan 2.6309. Jadi begitulah untuk soalan C ini. Jadi soalan ni kita tak boleh gunakan kalkulator lah. Kalau anda mahu semak jawapan pun tak boleh juga, sebab kalkulator kita tidak dapat tekan untuk log 3. Jadi kalkulator kita log tu hanya asas 10 sahaja. Jadi begitulah untuk soalan ini. Jadi untuk soalan seterusnya sama juga. Okey, jadi bahagian ni cari nilai bagi setiap yang berikut tanpa menggunakan kalkulator. Jadi saya padamkan kalkulator saya dulu. Jadi kita perlu tahu macam mana kita gunakan. Kita akan gunakan hukum hasil bahagi dan juga hukum kuasa. Jadi kalau kita nampak tolak ni, kita perlu gabungkan mereka dahulu. Dan prasyarat di sini adalah kita pastikan asasnya adalah sama. Jadi log 32. Jadi tolak tu adalah bagi 2. Kita dapat ni adalah log 16 asas 4. Lepas tu kita perlu tahu 16 ni datangnya daripada 4 kuasa 2. Maka apabila kita dapat nilai dengan asas tu adalah sama, maka kita sebenarnya akan gerakkan 2 tu ke depan. Dan yang belakang ni akan jadi 1 sahaja. Jadi kenapanya jadi 1? Sebab anda perlu tahu kalau 4 sama dengan 4 kuasa 1. Jadi logaritma tu adalah mencari kuasa. Jadi 2 darab 1 sama dengan 2. Jadi nilai di sini adalah 2. Jadi tak payah gunakan kalkulator pun. Jadi kita lihat contoh seterusnya. Okey, contoh seterusnya sama juga. Kita ada tambah, kita ada tolak. Jadi tambah tu menjadi darab, tolak tu menjadi bahagi. Jadi kita gabungkan semua tu log. Okey, jadi asasnya mesti sama. Jadi di sini asas semua sama. 7 darab dengan 3 ni kena bergerak ke belakang dulu. 2 kuasa 3. Tolak tu adalah bahagi 7/8. Jadi bahagian ni boleh tekan kalkulator. Jadi sekali lagi pun boleh tekan kalkulator, atau anda boleh cuba pemudahkan dahulu. 7 darab 8. Bahagi tu kena tukar jadi darab dan terbalikkan pecahan tu menjadi 8/7. Dan di sini kita boleh pemudahkan. 7 dan 7 boleh potong. 8 darab 8 tu menjadi 64. Dan 64 tu sebenarnya datangnya daripada 4 kuasa 3. Maka 3 tu gerak ke depan. Dan sekali lagi kita akan dapat asas dengan nilainya sama, iaitu menjadi 1. Jadi 3 darab 1 tu 3. Jadi begitulah contoh ini. Mari kita lihat seterusnya. Jadi dalam bahagian ini sebenarnya agak banyak soalan yang agak serupa. Di sini diminta untuk mempermudahkan ungkapan algebra menggunakan hukum logaritma. Jadi ungkapkan setiap yang berikut sebagai satu logaritma tunggal. Maksudnya kita hanya gabungkan saja. Dan semasa gabungkan kita hanya cuma lihat kalau tambah tu jadi darab, tolak tu jadi bahagi. Dan kalau ada nombor di depan log tu, maksudnya kita perlu pindahkannya ke kuasa belakang. Jadi di sini menjadi log A, X. Tambah tu menjadi darab, Y. Dan depan tu ada nombor 2, maksudnya kuasa 2. Maka di sini hanya jadi log X, Y kuasa 2. Dan perhatikan asas tu mesti ikut daripada soalan. Jadi soalan tu asas A, maka jawapannya pun asas A. Jadi begitu saja untuk soalan A. Kita lihat yang B. Jadi pertama sekali kita ada nombor ni. Anda juga boleh pindahkan nombor dahulu. Kalau anda nak perlahan-lahan, ini adalah X kuasa 3. Dan ini adalah log
Y kuasa 1/2. Dan 1/2 ni adalah punca kuasa 2Y. Jadi anda boleh tukarkan kepada bentuk punca kuasa. Contohnya di sini log A X kuasa 3 bahagi, maka anda boleh tuliskan dalam bentuk punca kuasa juga. Jadi tidak salah lah. Kalau anda tuliskan dalam bentuk kuasa 1/2 pun boleh. Jadi begitulah jawapan untuk soalan ni. Jadi seterusnya kita lihat soalan C pula. Apa beza untuk soalan ini? Kita nampak ada nombor 2 di sini. Kenapa wujudnya nombor 2? Sebenarnya dia datang daripada 2 darab 1. Dan 2 darab 1, 1 datang dari mana? 1 tu datang daripada log 4 asas 4. Jadi anda perlu pandai untuk tulis semula. Jadi kita perlu ganti 2 tu dengan yang ni. Jadi kita akan pindahkan dulu. Contohnya kuasa tu boleh pindahkan X kuasa 3. Ini adalah Y kuasa 2. Dan ini pula kita akan ganti dulu 2 log 4 asas 4. Maka di sini depan tu 2 ni nanti kita boleh pindahkan ke belakang jadi 4 kuasa 2. Jadi log X kuasa 3 darab Y kuasa 2 bahagi dengan 4 kuasa 2. Maka kita gabungkan semua tu, kita dapat X kuasa 3 Y kuasa 2 per 4 kuasa 2 tu menjadi 16. Jadi begitu untuk soalan ni. Mari kita lihat seterusnya. Untuk soalan ini pula kita akan diberi beberapa sebutan algebra. Contohnya jika P sama dengan log 3, Q sama dengan log 5 dan R sama dengan log 8. Tuliskan yang berikut dalam sebutan P, Q dan atau R. Jadi di sini macam mana kita nak selesaikan soalan ini adalah kita akan bandingkan soalan tu dengan apa yang diberi. Contohnya 15, kita perlu bandingkan dengan nombor yang diberi iaitu 3, 5 dan 8. Jadi macam mana kita dapatkan 15 tu daripada 3, 5 dan 8? 15 tu boleh datang daripada 3 darab 5. Maka kita akan pecahkan log 15 ni kepada 3 darab 5. Dan darab itu apabila kita nak pecahkan kepada 2 log, dia akan menjadi tambah. Jadi kita hanya gantikan setiap ini dengan hurufnya. Log 3 itu adalah P dan log 5 itu adalah Q. Jadi begitulah jawapan untuk soalan A ini. Dan untuk B pula, apabila kita nampak nombor ini adalah lebih kecil daripada nombor yang diberi, contohnya 3, 5 dan 8, maka di sini hanya satu kemungkinan sahaja, iaitu adalah datang daripada bahagi. Jadi kita perlu lihat mana satu bahagi mana satu akan menjadikan 1.6. Jadi kalau kita gunakan 3 bahagi 5, dia hanya akan dapat 0.6. Maka dia akan datang daripada sesuatu nombor yang lebih besar daripada 5, iaitu 8 bahagi 5. Jadi kita akan dapat ni log 8 bahagi 5. Dan bahagi ini anda perlu tahu apabila kita nak bezakan kepada 2 log, dia adalah gunakan tolak. Dan seterusnya kita hanya gantikan setiap log itu dengan huruf yang diberi, iaitu log 8 tu adalah R, tolak dengan log 5 iaitu Q. Dan untuk C pula, kita lihat dia akan semakin banyak gabungan di sini. Sebenarnya setiap satu ini adalah nombor yang diberi iaitu 3, 5 dan 8. Cumanya di sini dia adalah melibatkan darab dan bahagi. Yang di atas ni adalah darab dan yang di bawah tu adalah bahagi. Maka kita akan pecahkannya setiap satu. Dan satu lagi adalah kita nampak ada punca kuasa 2. Jadi kalau punca kuasa 2 tu kuasanya adalah 1/2. Jadi kita tuliskan semula, pecahkan kepada 3 log, maka kita dapat ni adalah atas tu 3, darab tu jadi tambah, dan bahagi tu jadi tolak. Lepas tu kita kena tahu log 5 ni adalah kuasa 1/2, maka kita boleh gantikan yang ni P dan ini adalah log, saya tulis semula ini dulu 1/2, dan kita punya log 8 tu adalah R. Dan di sini P
tambah 1/2 tu ke depan dan log 5 tu adalah Q tolak A. Jadi begitulah jawapan untuk soalan C ni. Jadi kita cuma perlu lihat apakah yang asalnya. Contohnya kalau hubungannya adalah darab, kita perlu tahu apabila kita tukarkan kepada 2 log, dia akan jadi tambah. Kalau untuk bahagi pula, dia akan jadi tolak. Dan kalau kita ada nampak tanda punca kuasa ke atau tanda kuasa tu, kita perlu pindahkan nombor itu ke depan menjadi perkali untuk sebutan tersebut. Jadi begitulah jawapan untuk soalan ni. Mari kita lihat bahagian seterusnya. Bahagian seterusnya adalah melibatkan penukaran asas. Jadi kita boleh tukarkan asas untuk sesuatu keadaan dengan tukarkan kedua-dua belah. Contohnya kita lihat di sini kita diberi log B asas A. Jadi kita boleh tukarkan asas ini dengan asas yang baru iaitu asas C. Jadi apabila kita tukarkan kepada asas C, tengok di atas ni adalah nilainya dan kita punya asas asal tu akan ke bawah. Jadi begitu sahaja. Dan kenapa kita nak tukar ini sebenarnya adalah untuk memudahkan kita buat kiraan melalui kalkulator. Kerana kalkulator kita hanya ada 2 asas iaitu asas 10 dan satu lagi adalah asas E ini iaitu exponential untuk bahasa Inggeris dan dalam BM tu kita panggilnya sebagai jati. Jadi dalam kalkulator tu kalau kita nampak log tu sebenarnya adalah asas 10 dan untuk asas jati ini adalah dalam bentuk ln. Jadi boleh panggilnya sebagai ln. Jadi di sini sama juga kita boleh buktikan dengan kita punya rumus. Jadi macam mana kita dapat ni adalah kita buat andaian. Log B asas A adalah sama dengan X. Maka kalau kita tuliskan dalam bentuk indeks tu adalah A kuasa X sama dengan B. Dan di sini disebabkan kita nak tukarkan kepada asas baru, maka kita akan tuliskan dua-dua belah log asas C untuk AX sama dengan log asas C untuk B. Jadi di sini kita tambahkan log tu untuk kedua-dua belah. Lepas tu kita punya X tu disebabkan dia akan ada kuasa, dia akan ke depan. Jadi kita tulis semula. Selepas tu yang ini akan pindah ke sebelah. Jadi X sama dengan log B bahagi log A. Dan ingat X tu datangnya dari mana? X tu datangnya daripada log asas A untuk nilai B. Jadi kita tulis semula saja. Jadi kita sudah buktikan macam mana rumus ini didapati. Jadi begitu saja untuk bahagian ni. Mari kita lihat macam mana contohnya. Jadi di sini kita diminta untuk cari nilai yang berikut dengan menukarkan asasnya kepada 10. Jadi di sini kita ambil soalan asalnya. Asas yang diberi adalah 20 dengan 3. Dan dalam keadaan ini memang kita tidak dapat tekan kalkulator kerana kalkulator kita hanya dengan asas 10. Jadi kita perlu tukarkan asas dahulu. Ingat kita akan tuliskan log asas baru kita 10. Tuliskan dulu nilai di atas tu. Lepas tu yang bawah tu kita akan tuliskan dia punya asas asal. Jadi selepas tu kita hanya tekan kalkulator. Jadi log 5 bahagi log 20. Jadi kita akan ambil sehingga 4 tempat perpuluhan, sifar perpuluhan 5372. Lepas tu kita lihat soalan B pula. Sama punya keadaan, kita akan tuliskan log baru, sifar perpuluhan 8 bahagi dengan log 3. Jadi tekan log sifar perpuluhan 8 bahagi log 3. Jadi kita akan dapat ni adalah sama dengan negatif sifar perpuluhan 2 sifar 31. Jadi begitu saja untuk bahagian ni. Mari kita lihat seterusnya. Jadi tukarkan setiap yang berikut kepada logaritma jati dan nilaikan. Jadi logaritma jati itu adalah dalam simbol ln iaitu ln. Jadi bahagian ni kita buat seperti biasa, cuma yang asasnya adalah apa yang diminta adalah logaritma jati 80. Lepas tu kita tuliskan yang bawah pun sama.
Lepas tu kita hanya tekan kalkulator. Ln 80 bahagi ln 7. Jadi adalah 2.2519. Disebabkan perpuluhan yang kelima tu adalah 1, jadi kita tak payah buat apa-apa untuknya. Jadi kita lihat soalan yang kedua pula adalah tuliskan log jati 51 bahagi dengan log 9. Jadi di sini tekan saja 51 bahagi dengan 9. Jadi kalau kita gunakan asas 10, kita akan dapat jawapan yang sama juga. Dan bahagian ni kalau kita perhatikan perpuluhan yang kelima tu adalah cuncut pada 5, maka kita kena buat bundaran ke depan jadi 95. Jadi sebenarnya bahagian ni dia akan menghasilkan jawapan yang sama seperti log asas 10. Kalau kita tekan log 51 bahagi log 9. Jadi jawapannya adalah sama punya. Jadi mari kita lihat contoh seterusnya. Jadi contoh seterusnya adalah sama seperti apa yang kita lihat tadi, iaitu kita diberi dalam bentuk sebutan algebra. Kita diminta untuk bagi jawapan tu dalam bentuk sebutan algebra. Jadi di sini diberi log X sama dengan P. Ungkapkan setiap yang berikut dalam sebutan P. Maka di sini kita perlu semak. Kita punya asas tu sebenarnya berbeza. Maksudnya kita tukarkan asasnya kepada asas yang sama. Maka di sini log asas 2 untuk X. Lepas tu bawah tu adalah log 2 untuk asas asalnya 4. Dan asas ni memang adalah apa yang diberi, iaitu kita gantikan saja atas tu dengan P. Lepas tu bawah ni kita perlu tahu 4 tu datangnya daripada 2 kuasa 2. Maka kita akan tuliskan 2 kuasa 2. Dan 2 ni akan bawa ke depan. Dan apabila kita ada asas dengan nilai yang sama, dia akan jadi 1. Makanya akan jadi P per 2 sahaja. Jadi mari kita lihat soalan B pula. Sama juga kita tuliskan log 4X kuasa 3 bahagi dengan log X. Jadi bawah ini adalah apa yang diberi. Maka kita akan gantikan bawah tu dengan P. Dan atas tu kita ada 4X kuasa 3. Kita perlu pecahkannya kepada 2. Di sini dia adalah darab. Makanya jadi tambah. Yang bawah tu kita boleh gantikan dengan P sudah. Dan ada kuasa tu. Maksudnya kuasa tu akan bawa ke depan. Dan 4 ni akan jadi 2 kuasa 2. Jadi saya tulis semula dulu. Dan ini adalah 3 log X. Jadi di sini kita akan tuliskan 2 ni ke depan. Dan kita tahu ni adalah log asas 2 untuk nilai 2 tu jadi 1. Makanya jadi 2 tambah 3P per P. Jadi begitu sahaja untuk soalan ni. Jadi contoh ini adalah salah satu soalan yang mungkin kita temui dalam bahagian logaritma ni. Dengan jawapannya dalam bentuk sebutan yang diberi itu. Jadi mari kita lihat bahagian seterusnya, iaitu penyelesaian masalah. Jadi kita diminta untuk selesaikan persamaan. Jadi apabila kita nampak ada soalan seperti ini, biasanya kita akan diminta untuk mencarikan nilai X. Jadi apa yang kita buat dahulu adalah kita akan logkan dua-dua belah. Jadi pertama sekali kita salin semula soalan. Lepas tu kita logkan dua-dua belah tu. Di dalam ini adalah kita sebenarnya nak carikan nilai untuk X-nya. Jadi apabila kita nampak ada kuasa di sini, kita akan pindahkan kuasa tu ke depan. Maka 2X tolak 1 tu akan di depan log 3. Dan X tu di depan log 5. Selepas tu, apa yang kita buat tu, kita buat seperti kembangan. Di mana kita akan kembangkan 2X tolak 1 ni dengan darab log 3. Maka kita akan dapat 2X log 3 tolak dengan 1 darab log 3 tu log 3 saja. Dan selepas tu kita akan buat seperti kita selesaikan persamaan linear algebra. Di mana kita akan pindahkan X tu ke depan. Yang nombor saja tu ke belakang. Jadi 2X log 3. Yang sebelah ni asalnya adalah tak ada tanda, maksudnya adalah positif. Hantar ke sebelah akan jadi
negatif atau tolak. Dan yang tolak akan jadi positif. Selepas tu kita akan faktor keluar X. Dan kita akan tinggal 2 log 3 tolak log 5 sama dengan log 3. Dan kita punya tujuan adalah mencarikan nilai X. Maka kita akan hantarkan yang ini ke sebelah. Dan di sini hubungannya adalah darab. Makanya akan jadi bahagi. Dan selepas tu kita hanya cuma perlu tekan kalkulator sahaja. Kenapa kita tidak tekan kalkulator atas ni? Kerana logaritma ni akan menghasilkan jawapan perpuluhan yang sangat panjang. Kalau kita gunakan kalkulator daripada awal, kemungkinan besar kita punya jawapan akan berlainan sedikit, terutamanya pada bahagian perpuluhan. Jadi sekali lagi kita perlu tekan kalkulator. Jadi kita akan tekan log 3, lepas tu kena bahagi, dan di sini kena ingat dia kena letakkan kurungan disebabkan kita ada 2 log 3, lepas tu tolak dengan log 5 untuk kurungan. Jadi di sini kita akan dapat 1.869 dan kita kena buat bundaran iaitu 1. Jadi begitulah jawapan untuk soalan penyelesaian masalah ini, dan begitu juga untuk video kali ini. Jadi saya harap video ini dapat membantu adik-adik semua untuk faham macam mana kita gunakan hukum logaritma untuk selesaikan soalan. Sebenarnya sangat mudah saja. Kita hanya gunakan 3 hukum yang diberi itu, iaitu kalau kita nampak darab dia akan jadi tambah, kalau kita nampak bahagi tu jadi tolak, dan kalau kita nampak kuasa tu kena pindah ke depan. Jadi begitu saja untuk video kali ini. Kalau rasa video Cikgu Chong ni membantu, sila bagi like dan juga share dengan rakan-rakan. Jadi sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.